Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran, ketenangan, kebahagiaan dalam setiap apa jua yang kalian lakukan. InsyaAllah semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-96 pada sesi tahun 2021 ni. Dan Alhamdulillah Soleha dah live lebih 470 tajuk sepanjang hayat ni. Alhamdulillah, anda boleh follow Soleha di YouTube. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link page live pada petang ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Umi Afan Kalisha Umaira. Hai Kak Anissa. Hai Kak Shima. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah yang bersama-sama dengan majlis ilmu pada petang ini. Okey, jom sama-sama kita berselawat dan juga memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga urusan menuntut ilmu kita pada hari ini dipermudahkan, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. So, tajuk live kita pada petang ini adalah hasad dan ghaibah. Okey, hasad dan juga ghaibah. So, adakah anda jelas dan faham maksud hasad dan juga ghaibah? Okey, so saya akan explain dulu apakah beza kedua-dua ni. Okey, hasad tu adalah sesuatu perasaan ingin menjatuhkan seseorang dan ingin menarik nikmat dan juga rezeki yang Allah berikan kepada seseorang yang lain. Dia tak suka tengok orang lain dapat kelebihan tu dan dia nak rampas dan dia nak tarik nikmat yang Allah bagi pada seseorang tu atas kepentingan diri dia sendiri. So, hasad itu adalah sesuatu yang buruk. Hasad itu adalah sesuatu yang negatif dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ghaibah itu adalah keinginan nak dapat sama macam orang lain dapat. Rezeki orang lain dapat Allah bagi, dia nak dapatkan rezeki yang sama macam orang lain dapat, tetapi tiada unsur-unsur negatif di mana dia cuba untuk dapatkan kejayaan orang lain tu dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah redha. Tak ada unsur-unsur negatif. Tetapi ghaibah ni sangat-sangat diharuskan oleh Islam kerana melibatkan persaingan yang sihat, melibatkan hasil usaha daripada diri sendiri kerana terinspirasi dan termotivasi dengan kejayaan orang lain. Itu antara beza antara hasad dan juga ghaibah. So, hasad ini adalah sesuatu yang negatif dan ghaibah ini adalah sesuatu yang positif kerana kita nak berjaya sama macam orang lain, kerana kita nak capai redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, anda dapat tak perbezaan antara hasad dan juga ghaibah? Anda dapat beza? Okey, Alhamdulillah. So, Islam ni sangat-sangat indah. Islam ni sangat-sangatlah universal, di mana sangat sesuai untuk semua situasi dan juga kaum di Malaysia ni, kaum di seluruh dunia ni. So, Islam ni sangat-sangat memudahkan kita punya urusan seharian kita. So, jangan ada wujud dalam hati kita perasaan hasad dengki, perasaan hasad iri hati sesama kita sampai sanggup berdendam, sampai sanggup merosakkan kehidupan orang lain hanya kerana tidak suka melihat kebahagiaan orang lain.
biarlah kita menjadi seorang yang ada sifat ghaibah dalam diri kita, di mana kita nak berjaya macam orang lain, and then kita nak contohi dia, kita korek rahsia dia, kita tanya dia apa rahsia kejayaan, bagaimana dia mendapat kejayaan tersebut, bagaimana dia mendapat nikmat dan rahmat daripada Allah. Mesti ada amalan dia, mesti ada sesuatu yang dia lakukan sehingga Allah bagi dia hasil sebegitu rupa. So ghaibah ni hukumnya adalah harus, namun hasad itu hukumnya adalah haram dan sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So anda pilih yang mana? Nak jadi seorang yang ada hasad dengki ke? Nak jadi seorang yang ghaibah yang penuh dengan kasih sayang? Of course kita sebagai umat Islam, kita nak memilih untuk menjadi ada sifat ghaibah dalam diri kita, iaitu berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, berlumba-lumba untuk melakukan sesuatu yang Allah sayang. Contohnya, berlumba-lumba nak bersedekah, berlumba-lumba nak infakkan harta ke jalan Allah, berlumba-lumba nak menuntut ilmu, berlumba-lumba untuk mendapatkan kasih sayang seorang guru dengan menjaga adab berguru. So beza sangat. Lebih baik kita menjadi seorang yang sentiasa humble, sentiasa merendah diri, tak ada sifat sombong dalam diri kita, tak ada sifat ego dalam diri kita, tetapi kita meletakkan redha Allah di hadapan kita, kita meletakkan redha dan kasih sayang Allah melebihi segala-galanya. Sebab kadang-kadang kita ni selalu tewas dengan sikap tamak dalam diri. Sebab tu bila kita dapat apa yang Allah beri tu, kita syukur. Sikit ke, banyak ke, kita bersyukur dahulu supaya tidak ada perasaan hasad dengki dalam diri kita. Tak suka tengok orang lain lebih sikit, tak suka tengok orang lain berjaya, tak suka tengok orang lain bahagia. Kita sakit hati. So jangan ada perasaan macam tu, buang jauh-jauh. Biarlah hidup kita ni secara bersederhana namun mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So hasad yang dibolehkan oleh Islam ataupun sesuatu perkara, kalau kita dengki dengan orang, tetapi dengki yang diharuskan oleh Islam ada dalam situasi-situasi tertentu, iaitu hasad yang Islam ajar untuk kita melakukan adalah bila kita dikurniakan harta, bila kita dikurniakan rezeki yang banyak, hendaklah kita infakkan harta ke jalan Allah. Sebagai contoh, bila orang tanya, kenapa kamu nak kaya? Saya nak kaya sebab saya nak bantu orang yang lebih susah. Saya nak kaya sebab saya nak bantu golongan asnaf. Saya nak kaya sebab saya nak bayar zakat dan nak sedekah banyak-banyak kepada orang yang lebih memerlukan. So, kita kejar kekayaan yang sebegini, Allah reda. Kita kejar kekayaan yang sebegini, kita berlumba-lumba nak cari harta banyak sebab nak mudahkan urusan orang lain, itu sangat-sangat digalakkan oleh Islam. Namun, bila kita mengejar kekayaan untuk kepentingan diri, untuk berseronok, untuk membazir, untuk berjoli, untuk melakukan sesuatu yang haram, itu adalah berdosa besar. So, pilihan di tangan kita. Kita nak pilih jalan hidup yang macam mana. Lagi satu, situasi hasad positif yang dibenarkan oleh Islam dan diharuskan adalah apabila kita berlumba-lumba menuntut ilmu, and then ilmu tersebut kita ajar kepada orang lain, and then bila orang lain dapat ilmu tersebut, orang lain amalkan dan menjadi ladang pahala buat diri kita. Bukannya bila kita menuntut ilmu tu, kita menuntut ilmu hanya kerana nakkan pengiktirafan manusia, nakkan pujian orang. Tak. Tetapi kita kena jaga nawaitu. So semuanya adalah berbalik kepada nawaitu dan hati kita. Sebab tu kalau hasad yang diharuskan oleh Islam, semuanya berbalik kepada nawaitu kita. Adakah bila kita nak cari kekayaan tu untuk kepentingan diri ataupun untuk kemaslahatan ummah? Nawaitu berbalik kepada diri kita masing-masing. Sebab tu hasad yang diharuskan oleh Islam, hasad yang positif adalah bila mana kita merasa nak buat lebih baik, nak memberikan kemudahan kepada orang lain kerana kita nak sama-sama capai redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Infakkan harta ke jalan Allah, menuntut ilmu untuk dikongsikan manfaat kepada ramai orang. Itu adalah sebaik-baik hasad yang positif yang disarankan oleh Islam. Sebabnya kita kalau hidup ni kita tak ada berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, ibarat kita ni hidup dengan dunia kita sendiri. Kita tak ada perasaan untuk
cintakan akhirat, zuhud kepada apa yang kita nak capai. InsyaAllah kita, bila kita ada perasaan zuhud, kita ada perasaan tawaduk kita untuk menginfakkan segala-galanya apa yang kita ada ni untuk jalan agama Islam, untuk peperangan, untuk pengorbanan jiwa ke, pengorbanan tenaga ke, pengorbanan harta, hanyalah untuk Islam. InsyaAllah semuanya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ni sama-sama kita betulkan hati kita. Jangan ada hasad dengki, jangan ada hasad iri hati yang sangat-sangat negatif dan Allah murka. Tetapi pilihlah untuk menjadi seorang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah, bersyukur dengan Allah dan sentiasa berusaha. Sebabnya Allah sukakan orang yang sentiasa berusaha. Berusaha untuk menambah baik hidup kita, berusaha untuk membantu kehidupan orang lain. InsyaAllah itu adalah sangat-sangat disarankan oleh Islam. Kita sama-sama bantu untuk kemajuan agama Islam kita, dan kita ada matlamat kita nak bersama-sama ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, sama-sama kita perbaiki diri kita. Jangan ada perasaan hasad dengki, jangan ada perasaan dendam, kesumat, jangan ada perasaan yang buruk yang tak elok dalam hati kita ni, segera buang jauh-jauh. Kalau kita hari ini hidup dengan cacian orang, hinaan orang, kita sabarlah. Sebabnya setiap kesulitan tu Allah janjikan kemudahan di setiap hari. Sebab tu orang nak kutuk kita ke, orang nak caci kita ke, orang nak maki kita pun, kita sabar dan kita yakin Allah itu adalah sebaik-baik perancang. Jangan kita give up dengan hidup ni, jangan kita stres dengan hidup ni, jangan kita menyalahkan takdir, tetapi terima dengan hati terbuka. Sebab setiap sesuatu yang berlaku ada ujian, ada hikmah yang kasih sayang Allah nak berikan, kerana Allah nak berikan kita ganjaran syurga yang tersangatlah mahal. Siapa yang tak nak kan mahligai indah syurga yang Allah jamin kehidupan kita di hari akhirat kelak. Andai kita menjauhi sifat-sifat yang buruk, andai kita menjauhi sifat-sifat mazmumah, dan kita jaga dan kita kumpulkan, terapkan sifat-sifat mahmudah dalam diri kita, insya-Allah Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki, insya-Allah. Okey, sama-sama kita bermujahadah nak jadi seorang hamba Allah yang bertakwa setiap hari, insya-Allah. Okey, sama-sama kita mencapai kasih sayang Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian Solehah hari ini. Maaf salah silap daripada Solehah. Segala yang buruk itu adalah datang daripada diri Solehah, dan segala yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.